Salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Loh Kah Chun selaku penyelaras GM 3053 pengurusan latihan dalam organisasi. Jadi saya Muhammad Fadli bin Ibni Hajar, nombor matrik 259984 akan melakukan pembentangan berkenaan dengan tugasan pada kali ini. Baik, jadi saya memilih berkenaan dengan satu syarikat company kopi iaitu kopi Al-Tawun Coffee Sdn Bhd berkenaan dengan latar belakang organisasi syarikat ini. Jadi syarikat ini ditubuhkan pada tahun 1984. Sebuah kopi ini dikenali sebagai syarikat Pak Jatim dan anak-anak. Serta syarikat ini merupakan sepenuhnya bumi putera ketika itu. Jadi selain itu perniagaan ini juga diwarisi secara turun-temurun oleh keluarga Pak Yatim sendiri. Dengan sehubungan itu sebuah kopi ini juga dikenali sebagai cap songkok pada awalnya, dan pada masa kini pun masih ada lagi kopi cap songkok ni lah. Jadi kopi cap songkok ni pada awalnya membuat penjenamaan baru iaitu kopi Kopiah Malaya, dan seterusnya sesuai dengan peredaran masa. Syarikat kopi ini telah dikomersialkan secara lebih meluas dengan menukar nama syarikat serta pemilik sekarang yang merupakan cucu beliau sendiri. Jadi syarikat juga mempunyai bilangan pekerja yang ramai berikutan permintaan yang tinggi lah. Jadi oleh itu syarikat ini telah dikenali sebagai Al-Tawun Coffee Sdn Bhd yang beroperasi di negeri Kedah. Okey, jika kita dapat lihat di sini antara kopi-kopi yang dikeluarkan oleh syarikat ni. Ini yang paket berwarna putih ni serbuk kopi campuran cap Kopiah Malaya, dan satu lagi yang warna hijau ni serbuk kopi cap Kopiah Malaya juga. Jadi ini antara yang pack baru ni warna hijau lah. Jadi ini antara jenama-jenama yang dikeluarkan oleh syarikat ini. Baik, sebuah sedikit sambungan dengan berkenaan dengan latar belakang syarikat ni ya. Jadi jenama serbuk kopi cap Kopiah ni masih mengekalkan jenama tersebut kerana ia telah dikenali seluruh masyarakat, terutama sekali di masyarakat negeri Kedah ni sendiri. Jadi pengeluaran serbuk kopi juga mencecah setengah tan dalam sehari. Kalau setengah tan tu boleh dikatakan banyak lah kopi lah, serbuk kopi kan setengah tan. Jadi pemiliknya iaitu Encik Hasbullah bin Abu Bakar mempunyai pengalaman selama 20 tahun dalam perniagaan ni. Di samping tu juga serbuk kopi keluaran syarikat ni bukan saja popular di Kedah, malah di seluruh Malaysia. Terdapat juga pasaran yang telah berjaya di Brunei, telah berjaya dipasarkan di Brunei. Selain itu serbuk kopi ni juga dikenali kerana sentiasa dijadikan cendera hati untuk beberapa majlis dan turut diberi gelaran kopi top utara. Jadi kita dapat lihat di sini berkenaan dengan analisis keperluan latihan, di mana fungsi analisis keperluan latihan ni terdapat beberapa bahagian. Yang pertama sekali mengumpulkan maklumat mengenai kandungan atau skop kerja dan tugas yang perlu dilakukan. Yang kedua, mengenal pasti secara spesifik bidang tugas atau pekerjaan dalam organisasi. Dan yang ketiga, memberi maklumat berkenaan keperluan dalam merencanakan sesuatu kerja. Nanti saya akan huraikan step by step. Ini hanya ringkasan. Okey, baik. Proses dalam melakukan analisis keperluan latihan atau training needs analysis, menjalankan analisis jurang seperti situasi sekarang atau situasi semasa dengan menentukan dari segi keadaan, tahap kemahiran dan kebolehan pada masa kini. Misalnya meliputi matlamat organisasi, keadaan pasaran dan
kekangan dalam dan luaran. Jadi situasi yang kedua merupakan situasi yang diperlukan. Company atau syarikat ni perlu mengenal pasti keadaan atau situasi organisasi dan pekerja supaya dapat mencapai matlamat. Oleh itu haruslah mengenal pasti tugas dan tanggungjawab. Misalnya pekerja yang terlibat harus memberi dan membantu dalam mengeluarkan sebuah kopi untuk mengekalkan kualitinya. Mana kualiti perlu maintain dan lebih baik daripada awal-awal pengeluaran lagi. Okey, jika dapat lihat di sini antara gambar yang ada dalam syarikat ini semasa menjalankan latihan ataupun kerja-kerja pembungkusan ataupun kerja-kerja pengoperasian. Jadi mengenal pasti kepentingan ni, melatih supaya berfikiran kreatif dan kritis. Jadi terdapat beberapa cabang dalam memberi latihan dalam menangani konflik dan membuat keputusan. Jadi dalam menjalankan aktiviti latihan, yang pertama sekali perlu melatih supaya berfikiran kreatif dan kritis, mahir dalam menggunakan ruang latihan, memberi latihan berkenaan penggunaan bahasa dalam berkomunikasi, serta memberi latihan dalam menangani konflik dan membuat keputusan. Baik, dalam perancangan latihan kali ini, berdasarkan perancangan yang pertama ini, Tawun Coffee Sdn Bhd boleh membuat perancangan aktiviti latihan dengan jelas dengan memberi latihan seperti mengenal pasti jenis kopi yang dibekalkan serta bahan yang perlu dicampur dalam menghasilkan produk tersebut. Oleh itu, pekerja-pekerja wajib mengikut latihan yang disediakan supaya tidak berlaku sebarang kesilapan dalam menghasilkan sebuah kopi keluaran syarikat tersebut. Baik, kesimpulannya di sini secara keseluruhannya organisasi sangat berkait rapat dengan pengurusan organisasi. Mana-mana syarikat, mana-mana organisasi pun sangat penting dalam bab-bab pengurusan ni. Jadi adalah tempat untuk melakukan aktiviti secara individu atau berkelompok untuk menyelesaikan tugas kerja yang diberikan. Sebagai itu, analisis keperluan latihan perlu dilakukan dalam organisasi dan pekerja untuk meningkatkan produktiviti dan kelebihan dari individu supaya lebih berdaya saing. Kesimpulannya di sini, analisis keperluan latihan dapat membantu supaya pekerja dan organisasi sentiasa melihat situasi dan keadaan terkini agar bersesuaian dengan matlamat organisasi. Jadi itu sahaja daripada saya untuk pembincangan pada kali ini. Terima kasih dan salam sejahtera.